Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Sarawak memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengeluaran minyak sawit mentah kepada ekonomi negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak telah merancang memaksimumkan keluasan tanah untuk industri kelapa sawit sekaligus membenarkan pekebun kecil khususnya pemilik tanah hak adat Bumi Putra NCR untuk mengambil bahagian dalam penanaman kelapa sawit ini dengan mengambil kira soal kelestarian dan isu berkaitan kelapa sawit. For Sarawak itself, Sarawak is going for, as you know, we are going for a green economy, and therefore the oil palm industry has to adjust to the need of conserving our environment at the same time to technologically manage oil palm plantation. We are giving emphasis on technology. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan persidangan tinjauan harga minyak sawit dan laurit Malaysia Timur East Malaysia POC 2023 di Kuching pada Selasa. Premier Sarawak menambah pihak yang masih skeptikal mengenai industri kelapa sawit seharusnya mempunyai sedikit perubahan dalam persepsi kelapa sawit dan turut menerima kelapa sawit seperti kelapa kerana fungsi keduanya adalah serupa secara biologi. Terdahulu dalam ucapan peresmiannya, Premier Sarawak memaklumkan bahawa Sarawak mempunyai kawasan tanaman kelapa sawit tertinggi di Malaysia yang menyumbang kira-kira 1.6 juta hektar kepada jumlah negara sebanyak 5.7 juta hektar. Menurutnya, ia menyumbang 29% daripada jumlah kawasan tanaman kelapa sawit negara pada 2022, di mana hampir 100% kawasan ini telah diperakui di bawah Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO yang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang bertanggungjawab dan mampan. On the other hand, Sarawak's production of crude palm oil in 2022 reached 4 million metric tons, reflecting a notable increase of 2.5% from the previous year. Looking ahead to 2023, the prospect remains robust, with CPO production from January to June 2023 reaching 1.7 million metric tons, a 2% increase compared to the same period in 2022. Turut hadir Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Komoditi dan Pembangunan Wilayah Martin Ben, Pengerusi Bursa Malaysia Berhad Tan Sri Abdul Wahid Omar, Timbalan Setiausaha Kanan, Kementerian Perdagangan dan Komoditi Severinus Tukah, Pengerusi Bursa Malaysia Derivatif Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, Datuk Muhammad Umar Swift serta tetamu kehormat yang lain. Laporan seterusnya. Kontraktor projek pembinaan jambatan sejingkat dan jalan berkembar sepanjang 1.2 km yang merentasi Sungai Sarawak digesa untuk mempercepat proses pembinaan tersebut. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Degres Ugah Embas, projek menelan belanja sejumlah 365 juta ringgit itu mengalami kelewatan dengan kemajuan hanya setakat 21.86% ketika ini berbanding 30.5% yang dijadualkan. Datuk Ahmad Degres mendedahkan projek ini disasarkan siap pada 25 Jun 2025. Upgrading of existing Jalan Kampung Tanjung Bako, the way the road is coming is now. This one costs about 37 million and it's around 46% progress, so doing well. And this is expected to be completed in 9th April 2024. The last package here is a package 3D3C, 7 km road from Jalan Kampung Bako, Tanjung Bako to Batang Samarahan Bridge. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di tapak projek jambatan sejingkat Tanjung Bako pada Selasa.
Bagi projek jalan sepanjang 7 km itu, Datuk Ahmad Deges Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, projek itu sebelum ini dikategorikan sebagai projek sakit. This project was sick project dulu, so we terminate the earlier contract, and now the new contractor came in, and the value of this project is 106 million, and we hope it to be completed by February 2026. Sementara itu, Datuk Ahmad Deges Ugah menzahirkan rasa puas hati dengan kebanyakan kontraktor yang mematuhi peraturan di mana bagi kes projek yang diambil alih kontraktor baharu, jangkaan masa diberikan adalah selama 30 hari dari hari mengambil alih dan mesti menunjukkan kemajuan projek. Sementara itu, Datuk Ahmad Deges Ugah menggesa orang awam agar memberi kerjasama dalam menangani punca jerebu dan mengurangkan risikonya. Tegasnya, data Indeks Pencemaran Udara IPU yang direkodkan di negeri ini telah menunjukkan bacaan yang tidak sihat bagi beberapa bahagian di Sarawak. Yang pertama, ada Jawatankuasa telah minta jabatan yang bertanggungjawab NRB dengan DOE untuk mengambil tindakan untuk menentukan bahawa tidak ada kebakaran terbuka diadakan dengan sengaja. Begitu juga kita minta bomba dengan APMM to standby untuk sama-sama membantu memadamkan kalau ada kebakaran. To the public, nombor satu, minta kurangkan ataupun elakkan untuk membuat kebakaran terbuka during this hot season. At the same time, take care of your health, listen to the advice of the medical people. So, kalau case jerebu itu terlalu tinggi, API dia mana udaranya tidak sihat, so you got to take care. Justru katanya pelbagai langkah telah diambil oleh agensi kerajaan termasuk rondaan di lapangan dengan menggunakan drone, menghentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal serta mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek. Selain itu, katanya turut diadakan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi berkaitan bagi memastikan kualiti udara terjaga. Paparan selanjutnya. Isu jalan sempit yang dibangkitkan oleh 817 penghuni di Taman Dahlia Matang bakal diselesaikan segera oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, sebuah jalan sementara bakal dibina di jalan masuk perumahan kos rendah Taman Dahlia bagi memudahkan akses penghuni di situ. Menurut beliau, ia susulan jalan utama yang digunakan agak sempit dan hanya satu laluan di flat tersebut dapat digunakan, sekaligus menyukarkan penduduk serta menyukarkan akses bagi kemudahan ambulan dan bomba untuk melalui jalan utama. How we can find a solution because 817 units and it's just a single road which is too small and for security in case of fires in terms of ambulance and all those things, access to these 817 units. So we discussed, YB and HDC and me, and as well as Ketua Masyarakat, we thought that we asked the contractors these temporary roads not to cross it off first, but meanwhile we are going to do because the land belongs HDC, we are going to do a temporary road along this boundary here. So and then at the same time, we will apply to SPA for it to be a formal road. We don't want to be like in the past, right? Always temporary road, and later on, the developer come and say tutup. Then, so we are not going to help the people in the future. We want to help it once and for all. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan kerjanya ke flat Taman Dahlia Matang pada Selasa. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah, jalan dua hala berserta laluan pejalan kaki sementara sepanjang 210 meter yang akan dibina tersebut dapat meleraikan isu kesesakan terutamanya pada waktu kemuncak. Sementara itu, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman berkata, isu tepat letak kenderaan awam di kawasan itu juga kini dalam perhatian. Yang pertama, access road di hadapan akan mungkin akannya belum diturap tapi akan ditembok dengan batu dulu sementara asalkan dapat
oleh kenderaan keluar dan masuk. Kedua, we are going to make a walkway for sidang pejalan kaki, especially the student. Bila nak turun sekolah, ada walkway yang akan dipolah di depan nun. So that would be the temporary approach. So once we have the SPA approved, then that temporary approach or solution will be a permanent one. As the jalan would be a legal jalan seperti yang telah dimention oleh Profesor Sid, and besides that, macam overtaking lane di belakang dan juga tempat letak kereta. So insyaAllah ketiga-tiga tindakan tersebut akan kita cuba ambil dalam masa yang terdekat itulah. Ke perkembangan luar negara. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah mengetuai delegasi kementeriannya dalam satu lawatan rasmi ke Pejabat Kedutaan Malaysia di China pada Isnin. Turut menyertai delegasi ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chu Yu. Ketibaan delegasi MTCP telah diterima oleh Ataseh Pertahanan Laksamana Pertama Zahid Abdul Aziz, Kaunselor Hal Ehwal Politik Nurul Huda Abdul Rahim dan pegawai di Pejabat Kedutaan Malaysia di China Tafazani Azmi. Terdahulu pada hari sama, Datuk Seri Abdul Karim serta rombongan telah melakukan kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pertukaran Antarabangsa dan Kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Republik Rakyat China, Peng Yubin. Antara perkara yang dibincangkan termasuk usaha menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan yang bertanggungjawab dan kaedah yang telah dilaksanakan bagi menerajui pembangunan ekopelancongan di samping bertindak sebagai hub acara perniagaan yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Kembali dengan laporan di Kuching. Kembara Kenali Borneo di Sarawak yang bermula pada 7 September ini akan memberi peluang kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria untuk merasai keunikan Sarawak yang terkenal dengan pelbagai warisan, kebudayaan dan keagamaan yang tersendiri. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata Kerajaan Sarawak telah mengatur pelbagai program untuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk menyantuni rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Menurut beliau, baginda berdua juga berpeluang mendekati semua etnik di Sarawak seperti Melayu, Iban, Bidayuh, Cina, Orang Ulu termasuk Kedayan dan Penan semasa Kembara Kenali Borneo bermula dari lawas sehingga ke Teluk Melano. Malah katanya ini adalah peluang terbaik untuk Sarawak mempamerkan kepelbagaian kaumnya yang kaya dan juga untuk mempamerkan Sarawak sebagai model dari sudut toleransi, keagamaan dan keharmonian kaum di negara ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tuan Yang Terutama TYT, pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar di Astana Negeri pada Selasa. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar yang juga pengurusi jawatankuasa penganjur lawatan Yang di-Pertuan Agong ke Sarawak menambah, sepanjang perjalanan Kembara Kenali Borneo di 8 daerah di Sarawak, baginda juga berpeluang bertemu dengan rakyat dari segenap lapisan masyarakat secara dekat dan akan merasai sendiri pengalaman hidup mereka. Katanya Kerajaan Sarawak juga akan mengadakan beberapa program rasmi untuk baginda sepanjang berada di Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk Portal UKAS Sarawak dan Jovi.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan Surutan Premier Sarawak menyempurnakan persidangan tinjauan harga minyak sawit dan laurik Malaysia Timur East Malaysia POC 2023 di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.